Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan ejen oriented real estate. Jadi sebelum kita mulakan kita punya training pada hari ini, sudi saya ingatkan kepada semua untuk tolong mic anda mute-kan sementara kita masih dalam proses training. Kecuali kalau anda nak tanya soalan, buka mic terus tanya. Jangan buka mic dia aja sebab nanti akan ada beberapa bunyi lah yang akan masuk sekali dalam training kita, sebab training kita memang akan direcord setiap satu, semua akan direcord, lepas tu kita akan update dalam RAM sistem kita dan juga YouTube channel kita. Okey, jadi pada hari ini kita ada satu lagi training. Okey, training biar Liza buka dulu. Alright. Okay, Liza share screen dulu. Alright, so sebelum Liza mulakan, Liza nak tanya dekat semua orang sihat? Kalau semua orang sihat dan dah sedia untuk malam ni, kita punya training yang best sangat-sangat ni, boleh type 1 dekat chat room. So Liza nak tengok semua orang memang dah ready dah. Nak tahu tentang info terbaru, info rahsia ni daripada kita punya tetamu malam ni, boleh type dekat chat box kita 1. Okay, good. Thank you Zuraida, thank you Dewi, thank you Kamaruddin. Okay, so saya andaikanlah walaupun malam ni belum ramai lagi kita belum ramai lagi, tapi tak apa. Kita bolehlah mulakan dulu kita punya training ni sebab kita memang dah on time dah sebenarnya, sebab saya dah nampak dah ramai dah masuk. Start pukul 9 dan kita mula pun 9.5 minit. Jadi semua orang kalau boleh siapkan nota buku nota 1 dan juga pen. Sebab kita nak salin benda-benda yang orang kata rahsia ni. Sebenarnya kalau ada orang dia malas nak dengar balik dia punya recording ni kan. Jadi dia dah tulis, dia dah ada save dah answer dia dan dia boleh terus bertindak buatkan untuk aplikasi TikTok dia. Jadi malam ni semua orang kena ada semangat, semua orang dah kena letakkan dalam mind, kita cuba kosongkan minda kita. Bak kata Sofia, kita kena kosongkan minda kita malam ni untuk belajar sesuatu yang baru. Belajar sesuatu yang baru. Okey, tajuk kita punya training hari ini adalah rahsia kreatif dan naikkan viewers di aplikasi TikTok. Liza memang yakin semua orang mungkin ada TikTok lah. Liza tak boleh nak cakap semua lah, tapi mungkin semua ada TikTok. Okey. Jadi sebelum Liza nak buat survey sikit. Jadi siapa yang ada TikTok boleh type ada, ADA. Kalau siapa yang tak ada TikTok, type kosong. Liza nak tengok berapa ramai ejen yang dah start untuk menaikkan, orang kata upgrade diri dia mengikut isu semasa, mengikut trend yang ada sekarang ni. Dia dah ada TikTok. Kalau dah ada TikTok tulis ada, yang tak ada letak telur je. Okey, letak telur, tak ada masalah. Jangan malu, tak ada. Kalau tak ada jangan malu sebab malam ni kita nak share kan apa benefit dia, apa rahsia dia nak buat konten, macam mana nak naikkan viewers. Sebab ada orang takut tau, dia nak buat TikTok tapi dia cakap, saya ni Liza manalah ada orang nak tengok saya, tak ada rupa lah, apa ni, saya tak tahu nak cari konten apa, tak ada. Sebenarnya dia bukan pasal rupa ke, dia bukan pasal kita ni popular ke tak popular, sebab saya yakin nanti kita tanya pada kita punya tetamu malam ni, saya pasti kita punya tetamu pun pernah merasai daripada zero tu jadi followers beribu-ribu. Itu yang kita nak cungkil daripada kita punya kita punya tetamu malam ni. Okey, so kat sini kita nak tahu rahsia dia. So malam ni kita ada tetamu kita. Tetamu jemputan kita ialah Miss Liana. Okey, kejap bagi kita setting sesuatu di sini. Alright. Okey, jom kita tengok. Okay, so this is the first page. Okay, agenda utama kita malam ni, tuan-tuan perempuan, rakan-rakan ejen saya, kita nak tumpukan kepada 4 benda ni. Apa benda 4 benda tu? Okey, pertama ialah kenapa owner business wajib guna TikTok. Kenapa owner business? Okey, sebenarnya kita boleh katakan bahawa oriented real estate ni adalah kedai kita. Produk apa yang kita nak bawa? Produk kita adalah servis kita lah. Jadi itu yang kita nak beritahu kepada umum. Jadi kenapa kita ni real estate agent ataupun kita panggil owner business lah, kena wajib guna TikTok ni. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa influencer marketing ni bagus?
Kenapa influencer marketing? So hari ini kita nak belajar tentang influencer marketing. Yang ketiga, teknik betul buat marketing padu macam TikTok influencer. Macam mana teknik yang betul kita nak buat marketing, kita nak pasarkan tentang khidmat servis kita, kan? Macam TikTok influencer kat luar sana kita selalu scroll banyaknya ribu-ribu, banyaknya views dia. Itu kita nak tahu. Dan yang keempat, ini yang paling best. Ni kalau anda tak stay sampai akhir ni, memang confirm anda tak dapat agenda utama kita malam ni, iaitu tentang big secret untuk naikkan viewers dan followers kita. Inilah 4 perkara penting yang kita nak sharekan kepada anda semua daripada saya dan juga daripada kita punya tetamu. Okey, muka surat seterusnya. Muka surat seterusnya, kenapa owner business patut guna TikTok? Okey, kenapa owner business patut guna TikTok? Okey, mungkin sebelum Liza bagi tahulah kan, boleh tak semua orang bagi pendapat mungkinlah. Kenapa kita sebagai real estate agent kena guna TikTok? Boleh type dekat chat room. Liza nak tengok apa pendapat anda. Kenapa agaknya Liza cakap sendiri bahawa real estate agent ni kena guna TikTok? Mungkin ada jawapan daripada anda, Liza nak tengok. Kenapa agaknya? Boleh type ya dekat kita punya chat box. Kenapa owner business patut guna TikTok? Kenapa anda sebagai seorang real estate agent kena guna TikTok? Kenapa? Sekejap ya. Ada masalah sikit. Okey, sekejap. Liza punya. Sebentar ada sedikit technical punya isu. Okey, kenapa? Alright, jom kita tengok chat box. Dah ada 2 orang. Yang pertama daripada Zuraida, bagi orang tahu kedai kita, betul. Tu saya sangat setuju. Kedua daripada Dewi, info ringkas yang menarik. Salmi Saleh, trend terkini kena ikut perubahan teknologi. Yes, right. And then Syawal, marketing, betul. Okey, boleh kata semua jawapan anda adalah betul. Okey, ini adalah antara beberapa faktor kenapa owner business patut guna TikTok. Okey, jom kita tengok. TikTok ni adalah antara 10 aplikasi yang terkenal sebenarnya di waktu seluruh dunia. Nak katanya dalam banyak-banyak aplikasi selain daripada WhatsApp, selain daripada Instagram dan sebagainya yang kita selalu duk tengok tu, sebenarnya TikTok pun tergolong dalam 10 aplikasi yang paling ramai trending orang guna di atas muka bumi ni. Walaupun ada yang tengok saja, tak nak buat konten, tak apa, saya tengok je lah kan. Seronok sebagai entertainment, dapat idea, dapat inspirasi, boleh jadi macam tu. Nak dekor nampak inspirasi, nak belajar nampak inspirasi, ada cikgu-cikgu buat TikTok. Sekarang pun belajar pun dah guna TikTok. Jadi kenapa kita sebagai real estate agent tak gunakan platform ni untuk reach audience kita di luar sana yang tak kenal kita jadi kenal kita. Sebenarnya ada 4 perkara penting tau. Marketing menggunakan social media ni. Kita nak bagi mereka lihat kita, kenal kita, suka dan guna khidmat servis kita. So yang tu akan dikupaslah dalam kelas FB marketing nanti. So Liza tak boleh bagi tahu awal, nanti kantoi lah, jadi tak seronok pula nanti kalau kita nak sharekan kepada anda. Okey, jadi Apple Store sendiri, Apple Store ataupun pengguna iPhone ni tahulah Apple Store ni siapa kan? Apple Store ni dia macam Play Store lah kalau untuk Android. Apple Store sendiri mencatatkan bahawa 33 juta yang download TikTok, yang mana dalam semua aplikasi dalam Apple Store tu sendiri, TikTok ni adalah aplikasi nombor 1 yang di-download ramai gila. Nak katanya betapa ramainya tu sampaikan keluar peratusan 32.5% pengguna adalah berumur 10 dan 19 tahun. Ini adalah pengguna yang 32% lah. Jadi 29% ataupun 30% pengguna berumur antara 20 dan 29 tahun. Dan ada juga persen-persen kecil yang datang daripada umur-umur yang lebih berusia lah. Jadi sebenarnya semua golongan lapisan masyarakat menggunakan TikTok ni, sama ada mereka menggunakan buat konten ataupun tak pun sebenarnya, ataupun sekadar melihat-lihat saja ada juga. So nak katanya kalau 32% plus dengan 29%, berapa agaknya? Siapa boleh kira? Liza nak tahu berapa persen agaknya sebenarnya orang yang menggunakan TikTok ni. Daripada 32% dengan 29%, berapa ya semua? Siapa tahu jawapan? Cepat-cepat tekan kalkulator sebab Liza nak tahu berapa
Berapa? Kat situ kita dapat nampak kenapa owner bisnes patut guna TikTok. Cuba anda tambah 32% dengan 29.5%. Berapa agaknya? Dalam kira-kira dalam 61%. Terima kasih Puan Zuraida, terima kasih. Jadi ada 61%. Jadi 61% ni adalah pengguna TikTok. Termasuklah Misyana sendiri, termasuklah saya, termasuk anda-anda. Ni adalah peratusan. Maknanya daripada 100%, 60% menggunakan TikTok untuk mereka lihat, untuk mereka buat konten dan sebagainya. Jadi warga-warga TikTok lah. Jadi pengguna TikTok sebenarnya secara meluangkan masa sebanyak 52 minit satu hari. Bayangkan satu hari kita ada 24 jam. Tapi purata daripada 60% tadi yang menggunakan TikTok ni adalah 52 minit satu hari. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau 52%, 52 minit darab dengan 60% tadi. Berapa banyak? Ramai tak ramai? Dan kita ni bukan buka pada satu masa yang sama. Macam Liza lah. Liza sendirilah. Kalau cerita Liza rasa bosan kat rumah kan, Liza buka sekejap je. Macam tunggu iklan habis. Liza buka sekejap. Nak katanya, ramai yang buat macam tu juga. So nak katanya pada masa yang sama 60% tu dengan masa yang berlainan mustahil tak melintas dengan kita punya TikTok video. Sangat-sangat mustahil. 60% tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ramai. Nak kata kita punya peratusan yang boleh reach dengan kita. Yang kenal servis perkhidmatan kita ni ada 60% dekat luar sana. Jadi dalam Malaysia ni sebenarnya seawal umur 10 tahun pun dah ada TikTok dah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau ikutkan kita ni sepatutnya encourage diri kita untuk sebagai business owner untuk gunakan TikTok. So ini adalah peluang untuk business owner start expose brand anda. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita masuk kepada kenapa influencer marketing bagus. Okey. Kenapa influencer marketing? Okey, siapa boleh bagi tahu dekat saya? Boleh type dalam chat box. Apa itu influencer? Apa itu influencer? Saya nak tahulah. Sebab saya nak tahu pandangan daripada ejen-ejen kita apa maksud influencer. Influencer ni seorang yang bagaimana? Seorang yang boleh influence, mempengaruhi orang ke, seorang yang popular ke, seorang yang cantik ke, seorang yang handsome ke. Jadi kepada okey, boleh type dekat kita punya chat box ni, kenapa apa maksud influencer? Kita nak tahu daripada ejen kita ni sebenarnya dia tahu tak apa maksud influencer? Kalau ada sesiapa yang tahu ataupun rasa macam saya nak teka lah, betul kot. Boleh type apa maksud influencer dekat dalam chat box. Okay, good. Thank you Encik Kamarudin. Encik Kamarudin ni sangat-sangat aktif. Okay, ada ramai followers. Okay. Zuraida, seorang yang dapat menarik minat sesiapa yang terlibat dan ramai followers. Okay, good. So antara kriteria-kriteria influencer ni biasanya ramai followers. Ni tak termasuk followers yang beli-beli tu ya. Ni followers yang kita nak cipta secara organik. Secara organik ni maksudnya dia fresh datang kita dan dia memang real. Kita bukan nak yang beli-beli tu lah. Yang beli-beli ni Iza memang tak sarankan sendiri. Nanti kita tanya kepada Cik Ana apa dapat beliau kalau kita beli followers. Berbaloi ke ataupun lebih baik kita cipta followers kita secara organik. Okay, thank you Dewi. Follower tertunggu-tunggu kontennya. Good. Seorang yang boleh mengajak orang lain ramai follower. Okay. So majoriti dekat sini ejen sebenarnya tahu siapa itu influencer. Yang kriteria dia bagaimana seorang pempengaruh. Dalam bahasa Melayu kita panggil pempengaruh ataupun orang yang berpengaruh pada orang lain. Bukan pengaruh yang buruk lah. Dia beri pengaruh yang elok. Dia nak marketkan contoh produk skincare ke, dia nak marketkan servis ke, kan? Lepas tu dia punya ramai followers. Biasanya ramai followers dia ni sebab organik. Okay, biasanya kalau beli-beli ni dia tak sarankan lah. Nanti kita akan tanya kepada kita punya guest. Okay, so kenapa influencer marketing ni bagus? So sebenarnya influencer marketing ni bebas untuk promosikan brand anda dengan mudah. So sebenarnya kalau kita upah seorang influencer, kita nak berikan peluang pada influencer untuk marketkan kita punya barang ataupun servis, boleh kita promosikan brand kita dengan mudah. Maksudnya kita dah ada dah, kita dah tahu dari followers ada, contoh ada 30K.
kita dah boleh bagi dah kita punya produk ataupun servis suruh dia untuk influencekan orang lain, followers dia. Sebab influencer ni dia ada pengaruh yang sangat kuat ya. Orang akan tunggu konten dia, orang nak tahu apa konten dia. Itulah bendanya. Okey, jadi kita tengok bebas terpromosikan. Okey, kenapa pula TikTok ni bagus kan? Okey, TikTok ada data demografik spesifik pengguna. Bila TikTok ni untuk anda ada demografik spesifik pengguna ni, maksudnya kita tahulah siapa, lelaki ke, perempuan ke, area mana dan sebagainya. Kat situ sebenarnya boleh dikaji oleh influencer kita sendiri. Yang kedua, TikTok ni fokus untuk smart growth. Smart growth ni maksudnya apa? Maksudnya kita boleh kaji, kita boleh nampak, kita boleh buat try and error sebenarnya. Contoh kan, kita try buat video macam ni, video ni rasa macam tengok viewers dia tak ramai. Okey, tengok viewers kedua macam kita buat Facebook ad juga. And then second ni video ni macam ni, ramai pula. Kat situ kita boleh tahu. So kat situ dia dah target untuk smart group, kita dah nampak bagaimana FYP ke tak FYP, kan? Okey, yang nombor 3 pula TikTok sendiri sedang berkembang. Macam Liza kata tadi, TikTok ni dah ramai sangat trending, dah ramai sangat yang guna, yang memang akan upload download dekat dalam telefon mereka. Tak kisahlah kanak-kanak ke orang dewasa ke orang berusia, semua sedang menggunakan TikTok ni. Dan yang keempat, TikTok jauh lebih murah untuk influencer marketing. Jadi tak perlulah orang kata nama influencer marketing ni nak buat, sebenarnya senang lah. I think kalau kita tak kerti buat video kan, kita cakap macam ni kita kena upah orang buat video ni kan, nak video cantik lah, nak video letak ni letak tu. Sebenarnya dalam TikTok sendiri dah ada dah semua benda-benda tu. Anda perlu belajar sahaja. Orang kata sebenarnya mungkin akan ada tutorial juga kan, tapi lebih baik kalau anda buka TikTok tu sendiri, anda cuba explore satu persatu. Explore je satu persatu, sebab Liza pun awal-awal pun memang banyak explore juga. Dan apa yang kita tak tahu, kita boleh tanya orang yang lagi tahu. Kita ambil contoh video dia, sebab macam Liza pernah buat juga TikTok video. And then ada juga ejen kita, ejen Ampang tak silap Liza, yang tanya, Liza macam mana ni nak buat ni, nak letak ni letak tu. So kita tak tahu, kita tanya orang yang lebih arif. Jadinya TikTok ni boleh digunakan bukan setakat untuk anda upah influencer, sebenarnya anda pun boleh jadi seorang influencer. Cumanya kita jangan malu-malu, kita kena fikir kreatif. Itu dia. Okey, seterusnya. Alright. Bagaimana teknik betul buat marketing padu macam TikTok influencer? Jadi hari ni kita nak tahu teknik apa. Okey, semua orang masih lagi tengok Liza ke, semua orang masih lagi mengikuti Liza? Kalau semua orang masih lagi nak tahu apakah teknik betul untuk buat marketing padu macam TikTok influencer, boleh type nak. Liza nak tengok semua orang masih sedar ke, semua orang dah ngantuk ke. Yelah dah pukul 9 lebih, dan lagi 9.30 semua ngantuk. Okay, thank you Salmi, thank you Marudin, thank you Afni. Okay, good. Terima kasih untuk anda punya respon malam ni. Terbaiklah kita punya agent oriented. Okay, teknik betul buat marketing padu macam TikTok influencer ni ada jawapan dia. So macam mana kita nak tarik viewers tonton video kita? Ni yang kita nak bincangkan ni. Okey, macam mana nak mula tuan-tuan dan puan-puan, bila orang kata dah upgrade, dah download TikTok, rasa macam ini saya seronok lah tengok orang lain buat. Saya boleh buat ke? Sebenarnya boleh tuan-tuan dan puan-puan, tak ada masalah. Semua orang boleh. Semua lapisan golongan usia boleh je buat TikTok ni. Kita tak ada restriksi lah kalau dalam TikTok ni. Muda ke tua semua ada. So macam mana nak mula, macam mana nak bagi confident, penting. Yang pertama anda perlu betulkan mindset anda dulu. Kena betulkan mindset. Okey, mindset saya nak jadi seorang yang boleh menggunakan TikTok dengan elok, dengan baik. Saya kena belajar. Okey, belajar. Sebenarnya bila you buat, you try and error, itu adalah satu proses you belajar juga. So betulkan mindset, cakap ni saya buat ni sebagai bisnes saya. Saya nak try educate dekat orang luar sana. Okey, tuan-tuan dan puan tahu tak sebenarnya FB page yang dia masuk sikit lah. FB page ni adalah kedai kita. FB page adalah kedai kita. Kalau TikTok pula agak-agaknya apa? TikTok ni pun adalah kedai kita juga sebenarnya tau. TikTok. Tapi kita kena bezakan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anda nak buat personal branding, anda nak jenamakan diri anda. Anda nak keluarkan diri anda. Nak kenal, contoh nama Liza. Agent Liza. Liza Hartana. Liza kena buat TikTok tu, nama Liza, Agent Liza. Lepas tu letak bio yang elok, betul-betul. Letak kita punya link. And then kita letak gambar kita, gambar profesional.
Sebab kerjaya kita semua ni, anda semua ni adalah kerjaya seorang yang profesional. Jadi orang macam ni lah bila melibatkan benda menjual rumah ni, of course lah profesional, lepas bajet yang besar dan sebagainya, kita nak raih kepercayaan orang. Jadi macam mana kita kena betulkan mindset kita, kita ni adalah seorang businessman, businesswoman. Saya bukan buat bisnes main-main, saya bukan sahaja je nak joget-joget gitu, tak ada. Kita kena ada konten kita. Okey, pertama sekali kedua, anda kena bina trust di profil anda. Okey, Liza belajar sebenarnya kalau Facebook, kita ada Facebook personal dan juga Facebook page. Facebook page ni kita panggil kedai lah. TikTok pun sama. TikTok dia akan ada TikTok business je kita khas. Kalau TikTok anda punya personal je, anda tak boleh campurkan dia. Okey, kita tak nak campurkan, kita tak naklah campurkan video keluarga lah kat situ, hang nak letak kat situ lah juga hang nak letak gambar kucing, tak payah. Ini kita nak jenamakan diri kita nak buat personal branding tau. Okey, bina trust, letak gambar muka, letak logo anda, jangan letak gambar haiwan atau benda, nak raih kepercayaan orang. Dan yang kedua adalah letak bio dan letak link. Letak link WhatsApp, mungkin orang boleh terus direct kan dengan anda, ataupun anda boleh letak link Telegram yang mungkin anda Telegram nak didik anda punya klien tentang real estate dan sebagainya. Okey, yang kedua adalah anda memerlukan konten yang padu. Konten yang padu ni sebenarnya anda boleh belajar daripada konten-konten di real estate yang luar juga. Anda bukanlah kutip, kita collect ambil terus. Kita boleh cari idea sebenarnya. Dari situlah idea kita akan nampak macam mana kita nak try buat kita punya video satu. Buat je video super simple. Gunakan konten yang sesuai dan menarik, dan anda perlu fikirkan masalah klien anda dan anda sebagai hero selesaikan masalah tersebut. Contohlah kan Liza bagi satu idea. Masalah letak dia punya tak masalah. Macam you buat satu video, bang saya nak tanya duit gaji saya kecil tapi boleh ke saya beli rumah? Lepas tu dia jawab lah, boleh lah dia, boleh je beli, sebenarnya kita ada kelayakan sekian-sekian tak semestinya. Cerita dekat dia. So kat situ orang nak tahu, dia ni fikirkan masalah. Korang nak beritahu, wah betul lah 1,200 boleh beli rumah. Itu kita ada cara kita. Dan yang ketiga adalah guna lagu yang trending dan sesuai. Ini sangat penting. Ini salah satu tips yang diberikan oleh kita punya tetamu. Liza pun ada belajar sedikit tentang marketing influencer. Yang mana kita perlu gunakan lagu yang trending dan sesuai. Yang trending tu you tengok, banyaklah lagu yang guna. Guna juga lagu yang sama. Okey, pilihan lagu penting untuk tarik perhatian viewers dan guna lagu yang trending dan catchy boleh naikkan engagement dan potential duet juga. Maksudnya orang boleh berduet dengan you sekali lah. And then yang keempat adalah cari influencer yang betul. Ini kalau you rasa you nak try kembangkan lagi produk you atau servis you dekat luar sana, nak reach more to your audience, boleh guna hikmat influencer sekiranya perlu. Tapi anda kena ingat influencer ni ada bayaran dia. Jadi bukan daripada influencer tu lah. Semakin influencer tu semakin besar dia punya pengaruh dan dia pun dah popular teruk lah. Orang kata popular sangat-sangat, bayaran dia mungkin tinggi lah. And then apa kata kalau anda be an influencer? Anda sendiri yang influence orang lain. Anda bina jenama anda sendiri. Tak perlu pun jadi hebat-hebat, tak perlu jadi cantik ke apa. Yang penting anda berkeyakinan tinggi dan boleh bercakap ataupun boleh kreatif fikir video yang macam mana yang anda nak buat. And then buat video simple dengan konten padu. Contohlah salah satunya yang Liza dapat info daripada Yana ni, dan asyik Liza try buat video, you cerita tentang masalah customer ke kan, ataupun you cerita tentang tips hartanah, tapi contohnya you tengah makan ke ataupun you tengah berjoging ke, tak kisah, benda-benda macam tu boleh je. Sebenarnya itu adalah antara konten-konten yang Liza ada bercakap dengan Yana sebelum ni. Okey, jadi kita dah sampai ke kemuncak dia. Kita dah sampai ke big secret naikkan viewers dan followers kita. So agak-agaknya korang tahu tak? Anda tahu tak apa tu big secret yang kita nak share? Mestilah tak tahu kan, sebab tu anda tunggu sampai akhir ni. So kita nak tahulah tentang big secret, rahsia besar. Rahsia besar ni kita bukan senang tau nak dapat daripada influencer dekat luar sana. Kadang-kadang ada influencer ni, you kena bayar lah baru boleh dapat. Sama lah macam kalau Liza nak bagi talk ke tentang FB Ads ke kan, marketing dan sebagainya, apa yang Liza belajar, kita dah bayar-bayar, kita nak share pula kan, kita punya agent. Tapi hari ni kita dapat orang yang boleh share kan tentang big secret naikkan viewers ni. So apa sebenarnya rahsia di sebalik viral? Kalau anda masih lagi kekal dengan Liza waktu ketika ni, Liza nak tengoklah sedikit orang-orang sahabat-sahabat Oriental Liza ni,
Nak ke tak big secret? Kalau nak big secret, sebut nak. Liza nak tengok betul ke anda ni betul memang encourage nak sangat big secret. Nak sangat big secret. Kena tulis nak. Kalau tak ramai yang tulis nak, Liza rasa terpaksalah cakap dengan Yana dengan Mr. Eddie, kena cancel ni big secret ni sebab tak ramai yang nak ni. Oh, Mr. Eddie pun nak juga. Lemak. Nampak tak boleh cancel kalau Big Boss dah cakap nak. Okay, thank you. Okay, good. Thank you, thank you. Okay, sampai semua orang dah tak sabar dah ni. Jadi Liza pun dah tak sabar. So, kita akan bersama kita punya tetamu jemputan hari ni, Miss Liana. Okay, jadi sesi temu ramah ni memang kita susun untuk anda sebab beliau bukan seorang influencer, social media influencer. Saya ingat Liza, nanti Liza akan ni lah Liza perkenalkan sikit lah latar belakang. Okay, ini adalah Miss Liana punya profile Instagram dan juga TikTok. So TikTok ni sekarang Miss Liana said to me yang dia sedang dalam proses bina dia punya TikTok profile. Okay, sebagai seorang influencer. Tapi dia punya Instagram sebab Miss Liana ni asalnya seorang Instagram influencer. So kat sini followers dia ada 27.9k. Wahal dia punya posting 207 je kan, tapi 27.9k followers. Jadi kita nak congkil lah, kita nak tahu sedikit macam mana agaknya dia boleh dapat sampai Instagram dia pun 28k dan macam mana walaupun dia baru nak bina jenama dia sendiri dalam TikTok boleh ada 1454. Jadi kita nak tahulah. Alright. So, okay. Sebelum tu Liza nak sharekan sikit apa antara video review yang dia pernah buat. Yang ni Liza memang rasalah Yana ni adalah seorang yang berani mencuba sesuatu yang baru. Okay, dia adalah first her video making. So, jom kita tengok. Masa ni untuk video Wardah ya. So, video Wardah ni dia try buat untuk skincare dekat muka dia semua. Kita tengok macam mana cara dia menggunakan. Kita nak tahu macam mana dia buat ni video ni. Masa ni Liza ingat dia buat untuk Lazada juga. So dia share lah, dia gunakan video-video tadi, dia gunakan produk skincare tadi and then dia tunjuk macam mana nak dapatkan skincare tadi tu. So kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh je follow Miss Yana punya TikTok video, Instagram Miss Yana kan. Kalau tak, boleh tengok dekat situ. Okay, ini video yang pertama ya. Okay, ini yang video, okay, and then video kedua kita tengok sikit. Okay, video yang kedua. Okay. Okay. Ini video review yang kedua, which is you have to be confident with yourself. Ini masa ni Miss Yana dia promosi kan untuk makeup. Aku tak minat ya. Okay, sekejap. Kenapa dia boleh hilang ni? Okay, tadi tu adalah antara video beliau. Okay, and then jadi Liza nak share kan, sekarang korang boleh try untuk buat TikTok Oriental Star Challenge. Kita ada grand prize, second prize and third prize, consolation prize. Untuk korang yang try, kita nak bina confidence dulu dalam diri kita punya agent ni untuk menyertai TikTok Oriental Star Challenge. So this is our first step. Jadi siapa yang rasa nak big secret ni, kenalah dah tahu big secret, boleh gunakan semua yang tips yang diberi oleh nanti untuk TikTok Oriental Star Challenge. Okay? Alright, so tanpa kita buang masa dan Liza pun tak naklah cakap banyak-banyak. Nanti anda pun cakap, Liza ni banyak pula ada cakap ya. Bila nak jemput? Okay, jadi kita jemput kepada kita punya social media influencer Miss Yana untuk perkenalkan diri beliau. Okay, Miss Yana. Hai, Assalamualaikum Miss Yana. Hai, salam. Okay, Miss Yana. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Okay, good. Alright. So, sebelum kita pergi ke soalan yang lebih mendalam tentang kita punya TikTok dan everything ni, boleh tak Miss Yana perkenalkan diri Miss Yana, nama, dari mana, kerja apa, mungkin bolehlah sharekan.
kat kita punya agent. Persilakan. Okay. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nurliana Mustafa. You can call me Liana or Yana. I'm 25 years old. Saya daripada Melaka and sekarang bekerja sebagai marketing exec pada Air Rumah Sendirian Berhad. So pasal nak bagi tips terus ke sekarang? Okey, jadi nampaknya Miss Yana pun sebenarnya dia berdebar tu. Dia dah lama tak bercakap depan umum, tak apa. Okey, tak apa. Liza akan confirmkan dia dulu. Okey. Jadi itu sedikit tentang Miss Yana. Kita pun dah tengok video dia semua. Jadi Miss Yana boleh sharekan tak tips macam mana nak naikkan viewers dan followers? Mungkin Miss Yana sendiri ada cara tersendiri sebagai seorang influencer. Macam manalah kan nak try tarik viewers, audience untuk tengok video kita. Apa tips daripada Miss Yana yang boleh sharekan kepada ejen-ejen kita? Okay, sebenarnya saya daripada kosong je influence, tak ada follower pun, memang buat tak ada apa-apa. So saya start ada engagement dengan orang. First kali saya post gambar untuk modeling. Lepas tu orang dah start ada, tapi kalau boleh korang profile jangan private sebab orang tak boleh nak search. Kalau korang buat hashtag ke apa-apa private, orang takkan jumpa pun. So biar public sebab kalau orang dah post semua tu, orang boleh search bila-bila je. And orang boleh follow terus, tak payah susah-susah nak tunggu you request apa semua, you approve request. Nanti susah nak interact dengan orang. And you kalau buat TikTok kena selalu tengok FYP dekat For You page tu. Selalu kena tengok apa-apa video yang viral, tengok macam mana. Kalau tak tahu macam mana dia buat transition ke, apa ke. Sorry. Liza, you say something? No. Okay. Kalau korang nampak dia video viral something, korang tekan dekat dia punya soundtrack tu, gunakan yang tu. Banyak orang dia buat video dah best tapi tak ada ramai viewer semua sebab problem dia you punya soundtrack tu tulis kat bawah tu, kalau you perasan ada orang yang tulis dia punya nama account. Contoh nama Oriental Estate. Nama soundtrack bawah tu Oriental account. So bila orang tekan tak kalau orang nak guna soundtrack you. Kalau you dah tahu you nak guna lagu apa and then you edit semua, lepas tu you try synchronizekan dengan lagu dalam TikTok. Make sure lagu tu ada dalam TikTok and then bubur situ. So orang tekan soundtrack, keluar lagu, nak tengok lagu tu and then bawah tu keluar video you. Siapa-siapa yang buat video guna tu. So itu yang buat boleh orang jumpa video you. Sebab before this I punya post ada review dekat TikTok, tak ada siapa tengok pun. Sikit je viewer. But then I try buat TikTok yang biasa-biasa je tapi guna sound tu tiba-tiba jadi viral. And first time tiba-tiba follower daripada 100 lebih je, tak pernah buat video apa-apa, terus naik sampai 1000 and viewer sampai 15,000. So you kena pandai pilih sound yang catchy, yang best, jangan macam lame sangat ke, jangan sampai orang label you rempek ke, dugem ke something yang you pernah dengar macam tu kan. Macam tu. Lepas tu you kena pilih, kalau contoh kita nak cerita pasal rumah, pasal real estate, kalau panjang sangat you punya content, pendekkan, separatekan dalam berapa video sebab orang takkan dengar pun sampai habis. Kalau you scroll TikTok pun you nampak video TikTok panjang-panjang, you malah nak dengar, you scroll je. So you separate sikit, orang at least dapat point sikit-sikit tu. I think lagi lepas tu kalau you dah buat TikTok, try post dekat Insta story, dekat IG untuk promote you punya TikTok account. So kat situ orang boleh komen, orang boleh tengok dekat TikTok. And kalau ada orang komen, even apa-apa je komen biasa-biasa pun, you tetap reply. Sebab itu yang buat ada engagement dengan orang. Lagipun dekat Instagram sekarang dah tak ada, ramai orang tutup dia punya likes, number likes count dengan number komen kan, tutup komen. So yang orang boleh nampak sekarang komen je. And kalau boleh, kalau tak nak orang nampak, kalau like sikit ke apa, tutup je, hide like accounts and like counts and then
you reply je komen-komen. Kalau tak ada orang komen, you minta je kawan-kawan you komen. At least nampak engagement and then orang nampak you sebenarnya reply orang. And then orang luar semua akan start komen. Nampak you sebenarnya react, respon juga dengan apa-apa orang cakap dengan you. Okay, maybe ada apa-apa soalan lagi? Okey, saja tanya nak suka banyak soalan ni ya. Okey, seterusnya Miss Yana, berapa lama agaknya masa yang diambil untuk naikkan viewers dan followers? Berapa lama tu? Untuk TikTok, first saya buat start 2019 yang Wardah tu. So jarang buat TikTok, I buat TikTok tapi guna salah teknik tu kan. Jangan lupa letak hashtag FYP. First video I yang viral tu I letak hashtag FYP. So FYP ada, kalau you try tekan hashtag FYP or ada hashtag FYP yang smiley something and for you page, itu memang boleh keluarkan dekat orang punya for you page walaupun you tak follow diorang. Kalau you tak bubuh tu susah sikit lah. And then hashtag untuk you punya content you tulis je, sebab macam I pun selalu kalau nak cari apa-apa tips ke content ke, I akan search je. Contoh I nak cari video tutorial makeup, I search je lah tutorial makeup. Nanti I try tengok siapa yang buat hashtag tu akan keluar. So apa-apa yang you nak sampai dalam tu, you try buat hashtag tu. Dekat TikTok you tak kisah berapa banyak buat hashtag. Tapi maybe ada orang kata dekat Instagram you tulis hashtag banyak-banyak annoying macam tu kan. Tapi dekat TikTok tak kisah. Memang orang lagi bubuh je semua hashtag tu. And jangan private TikTok, lepas tu you open je semua TikTok tu untuk orang duet, untuk orang repost, untuk tu. Sebab kalau you tutup tu semua, orang tak boleh nak repost dekat IG ke, kat Twitter ke. Manalah tahu tiba-tiba orang post dekat Twitter, you boleh viral tiba-tiba kan. Okey. Jadi kan, misalnya ni kita tanyalah sikit dia. Soalan yang keluar sikit, dia nak tanya macam mana pula kalau dengan kekerapan posting? Adakah kita perlu macam TikTok ni kan, kita perlu posting hari-hari ataupun macam seminggu sekali pun cukup sebenarnya, macam mana? Posting tu you kena pandai pilih. You kena tengok timing bila. Kadang-kadang ada orang dia boleh tahu follower dia bukannya macam aktif sangat waktu weekdays sebab kerja apa semua kan. Tapi ikut you, I rasa dalam seminggu better you post paling kurang dalam 4 kali ke. Tapi you kena betul-betul, you jangan buat, kalau nak sangat 4 kali tu dah buat ala kadar je sebab nak banyak posting kan. Tapi content dah tak apa-apa. So you kena make sure yang you punya content betul-betul ada point apa semua dah bagus baru you post. Kalau tak ada, you tak apa, ada gap sikit-sikit. Tapi jangan gap lama-lama sebab before this, I punya Instagram pun pernah lebih daripada 30k and then I stop sebab nak fokus study. Tapi hilang terus jadi 27 macam tu. So dalam gap tu orang akan ingat you dah tak aktif and then orang dah malas lah, unfollow lah, tak ada apa-apa pun, update baru ke macam tu. So you kena post selalu. And kalau dah boleh buat live, you buat live. Lagi senang, you boleh borak-borak, orang boleh tanya soalan direct, tak payah susah-susah. DM jangan tak reply selalu, so you boleh interact dengan orang. Okay, I see. Jadi tu tips kita macam mana nak kerap post ke, tu yang memang semua orang kena ambil point daripada Miss Yana. Walaupun usia ni yang muda 25 tahun, tapi sebagai seorang, kita macam saya cakap tadi, kita awal-awal dah kena kosongkan minda kita kosongkan, kita nak belajar ilmu baru. Sebab macam FB punya marketing adalah benda yang berbeza dengan marketing influencer. Dia mungkin ada persamaan sedikit mungkin daripada segi posting, kita dapat post, kita kena kaji kita punya viewers tu bila dia buka dan sebagainya. Kita tengoklah type-type kan, kalau macam audience kita tu umur berapa, buka bila dan sebagainya. Tapi marketing influencer ni dia lebih kepada creativity sebenarnya. Dia tak perlu pun nak terlalu hari-hari nak kena posting. Boleh, tapi pastikan macam Miss Yana kata tadi, pastikan posting kita tu cantik, konten tu ada bukan
ni konten tahap apa. Kalau yang konten tahap apa tu anda boleh buat, tapi gunalah untuk anda punya personal sahaja. Ini kita nak buat penjenamaan diri. Bila penjenamaan diri ni susah tau. Dia bukan senang nak tarik orang. Memang Miza cakap memang susah. Macam sekarang kita cakap dia pun mula pada zero. Tiba-tiba boom naik sampai 1000, naik dapat sampai 30k dan sebagainya. Itulah kita nak cungkil sikit-sikit daripada Miss Yana ni ya. Okey, seterusnya Miss Yana, apa nasihat untuk mereka yang baru je nak naikkan followers dan viewers ya? Macam ejen kita ni kan, dia duk buntu, ada juga tahu cakap, Liza macam mana nak naikkan viewers ni, macam mana ni, apa nasihat? Mungkin Yana boleh bagi nasihat sedikit kat mereka ni kan, yang mungkin yang baru saja termasuk ataupun terjah dunia TikTok ni. Mungkin boleh bagi kata ya. Okey, kalau baru je nak start buat TikTok, jangan rasa dah give up. Sebab I pun ambil masa dalam 2 tahun untuk sampai 1000, even bukannya banyak buat video, sebab I rasa tak ada apa sangat dekat TikTok. Memang orang akan selalu tengok TikTok, hari-hari I scroll TikTok sekejap, even sekejap pun I akan tetap scroll TikTok. So you just buat je and gunakan konten yang betul. Lepas tu jangan buat sampai you viral dengan benda-benda yang tak patut. Itu akan kacau you punya reputation untuk kerja. And you guna hashtag yang betul. You check dekat situ sendiri banyak je hashtag yang viral. You boleh masukkan hashtag tu semua. Hashtag dengan soundtrack itu memang paling penting untuk buat video you ramai viewer. Lepas tu kalau boleh you follow lah orang, and then follow kawan-kawan dulu, bagi ada juga. Jangan jangan kalau boleh elakkan beli follower ke apa, sebab kalau you beli follower tu semua tu akan jadi mostly fake account. You boleh tengok sendiri account tu follow by fake account, and you punya follower pun tak ada quality. Tak ada buat apa dia nak tengok you punya, bukannya jadi quality nak sign up something ke apa benda kan. So you try buat betul-betul macam Liza kata tadi, follower you kena organic kan Liza? So you kena kreatif. Semua tu boleh belajar daripada TikTok je. Tak payah susah-susah, tak payah you nak susah pergi kelas ke apa, tak payah. Semua tu you search je daripada TikTok, cara-cara belajar. Kalau sikit-sikit nak naik tu memang lambat sikit, tapi you make sure you maintain je you punya spirit tu untuk bagi dia naik. Okay? Okay, so soalan last kita, apa kriteria atau attitude yang perlu ada seorang influencer bila nak buat video? Ni kita nak tahu ni, apa attitude yang kena ada? Attitude contoh. Satu, you jangan guna bahasa-bahasa yang tak patut. You kena respect sebab you nak tunjukkan yang you ada standard, and you tunjukkan you punya diri you. Sebab ni social media. Once you buat something yang tak patut, atau tu you akan viral and orang akan pandang negatif kat you. Orang sama ada, terus memang you susah sangat nak naik balik untuk jadi positif. So you kena jangan give up. And kalau tiba-tiba ada orang kat TikTok, you tahu kan ramai orang akan komen negatif apa semua, even you sebenarnya tunjuk benda positif tapi buat tak tahu. Kalau boleh jangan nak layan-layan sangat. Kalau dah ada komen negatif tu, kalau you nak delete. Kalau tak, biar je. Orang tahu yang dia sebenarnya tak ada apa-apa faedah pun. So layan ada yang positif vibe dengan you and boleh datangkan manfaat kat you. And jangan give up. Tu je, jangan give up. Try to search, try to tengok orang, tengok orang yang post lain macam mana dia buat, so you try tiru and then you improvisekan balik apa video, cara you be creative balik. Okay, jadi sekarang ni dah habis soalan kita, tapi tak apa, sementara kita ada masa lagi 10 minit ni Yana. Jadi kita tak naklah sia-siakan masa yang kita ada, sebab apa masa itu mas, jadi ataupun waktu kasaif, waktu ni seperti pedang, jadi kita tak nak bazirkan masa kita ni kan. Jadi kita nak buka soalan kepada kita punya ejen-ejen. Sekiranya ejen-ejen kita ni yang ada soalan tentang TikTok ataupun macam mana nak pasarkan diri anda, pasarkan diri macam jual diri bukan jual diri, kita nak jual kita punya branding dekat luar sana tu, mungkin nak tahu macam mana, mungkin minta pendapat lah sedikit daripada Miss Yana, boleh je unmute your mic
baik, boleh juga type dekat chat box. Okey, kita dah ada satu soalan dah daripada Cik Kamarudin Yusof. Ni Agent Oriental Putrajaya ya. Untuk orang pemalu dan tak handsome macam saya, apa teknik kreatif yang sesuai digunakan? Ini yang Liza cakap tadi, Miss Yana. Orang yang tak bukanlah tak ada rupa, sebenarnya ada rupa, ada mata, ada hidung, semua handsome ni. Cik Kamarudin ni waktu muda ni handsome, cuma sekarang dia dah berusia, jadi dia kurang yakin. Kurang yakin nak berhadapan dengan social media TikTok ni. Jadi macam mana agaknya teknik kreatif yang patut digunakan oleh Cik Kamarudin? Adakah perlu video yang bercakap depan kamera? Adakah perlu video yang hanya bercakap tanpa nampak muka dan sebagainya? Macam mana agaknya? Mungkin boleh kongsikan sedikit pendapat kepada Cik Kamarudin tentang isu Cik Kamarudin ni, Yana. Bagi I, semua orang cantik, semua orang ada handsome dia sendiri, and itu subjektif. Kalau itu korang cuma patut rasa secure je, jangan rasa insecure. Post je, tak kisah. Kalau tak nak post muka, tak nak cakap depan kamera, you try do aesthetic video. Contoh, you tahu kan estetik yang macam ambil gambar rumah, pemandangan, view, tapi you tulis apa semua tu, macam tu. You ambil you buat video, you record macam tu, and then you tulis apa point you kat situ, tapi gunakan lagu yang macam sesuai dengan gambar tu. You jangan gambar macam tenang je, tiba-tiba lagu teruk gila macam tu. You boleh macam tu. Tak payah kalau tak nak tunjuk muka, tapi semua orang boleh je. Ramai dekat TikTok tu tunjuk je. Tak kisah umur ke, ramai viral. Ada, I tengok nenek dekat overseas viral sebab dia buat TikTok. Banyak. Okay? Jadi sebenarnya tuan-tuan perempuan ejen kita ni bukan faktor usia yang menentukan kita ni popular ataupun tak popular. Bukan cantik, bukan kerana ada rupa, bukan. Sebenarnya bagi Liza nak ada rupa tu kalau perempuan. Perempuan yang kalau macam yang berusia lah sikit kan, dia kata segan lah nak tunjuk muka saya ni Liza dah berkedip-kedip 1000. Tak perlu risau sebenarnya, kalau dengan make up pun boleh cantik. Dengan dalam TikTok pun ada filter. Boleh daripada yang berusia pun boleh nampak cantik, muda 25 tahun ke depan, ada je sebenarnya boleh. Jadi anda jangan risau, cuma anda kena be confident. Kalau anda rasa tak confident awal-awal, anda try dulu buat macam Yana cakap tadi, guna estetik. You ambil rakam gambar video rumah ke, daripada Pinterest ke, daripada yang you punya listing ke, buat. Lepas tu letak suara boleh, ataupun letak perkataan. Dan then baru kalau dah ada keyakinan, saya boleh buat lah, saya try. Barulah buat. Kita tak paksa. Sebab ni adalah anda punya hak, anda nak jenamakan diri anda. Okey, seterusnya ada soalan lagi daripada Zuraida. Mana yang lebih elok? Video kita bercakap sendiri atau cuma tuliskan aja tentang poin kita nak siarkan? Yana mungkin boleh sharekan benda ni. Patut ke mereka ni buat video bercakap sendiri ataupun tulis je poin? Dua-dua boleh kalau korang rasa cakap, tapi jangan dengan kalau video, sebab kita nak cakap benda-benda yang macam ajak orang apa semua, mostly you tengok orang buat video tu tak dapat ramai engagement sebab orang rasa boring. So you jangan macam baca skrip and then you baca skrip macam tu, orang tak nak tengok pun. Kalau nak cakap, try cakap macam you ajak, you cerita-cerita apa semua, you macam dengan cara cakap you, bukan you baca skrip tu betul-betul. And kalau tak nak cakap pun, you boleh je buat macam video, you record apa-apa you tengah buat ke, and then you buat voice over, you record suara you masukkan dalam tu. So orang, you tak payah cakap time you tengah buat video. You at least ada nanti boleh fikir point, tak adalah you susah-susah waktu you tengah nak record tu, you dah macam nak fikir point lagi, nak tengah control muka macam mana lagi, macam tu. Lepas tu kalau boleh, dua-dua boleh, you ikut kreatif, tapi I rasa elakkan macam post semua muka you je ke, atau semua you tulis je, sebab orang tengok macam konten you sama je. Tukar-tukar, kejap muka you, kejap ada tu, kejap tu, macam tu. Okay? Kena ada variasi lah ni kan? Yeah.
kan. Kejap-kejap tak muka sendiri, kejap-kejap point. Okey. Jadi ada lagi soalan tak daripada kita punya ni? Okey, ada lagi seorang daripada iPhone. Saya tak sure lah siapa sebenarnya iPhone ni. Okey, lepas ni mohon kepada ejen-ejen kita untuk letakkan nama anda dekat ruangan nama lah, sebab Liza pun nak sebut nama tak tahu nak panggil nama apa ni daripada iPhone. TikTok ni trending sekarang. Trending ni selalunya ada limitation. Pada opinion Miss Yana sendiri, TikTok ni boleh bertahan lama tak? Boleh. TikTok boleh bertahan lama sebab waktu awal-awal orang skeptical dengan TikTok ni. Dia kata TikTok ni cuma perempuan joget-joget depan phone macam tu. Sebab dulu I pun tak join TikTok sebab I tahu perempuan macam dengar lagu joget-joget macam tu. So dia nampak negatif TikTok. Tapi dalam lama semua orang guna TikTok. And TikTok, kalau you perasan dekat dalam Instagram pun dah buat reels, dia dah tiru TikTok. So benda tu memang memang boleh tahan lama. And TikTok tu takkan ubah, I tak rasa dia ada improvisekan benda lain, cuma dia dah tambah boleh buat live macam tu. So you boleh je gunakan terus TikTok ni. Betul tu, betul. Kalau ikutkan TikTok ni memang boleh bertahan lama lah ya. Sebabnya memang saya ingat Liza, TikTok ni dia dibuat waktu 2018-2019. So maknanya terbukti lah daripada tahun 2018-2019 tu sampai 2021 dia dah boleh bertahan. Sebab apa? Sebab ramai sangat-sangat yang download. Macam Liza cakap tadi, 33 juta yang download dalam iPhone sendiri aplikasi TikTok. Nombor 1 pula tu, maknanya Instagram dan yang lain semua dah kalah dah. Sebab TikTok ni orang kata tempat entertainment. Dulu memang kita tengok itu TikTok ni tempat-tempat yang negatif lah. Kita panggil macam misalnya kata disampaikan di sini macam apa lah budak TikTok ni kan, dululah kan skeptical kita, tapi dah lama-lama kita akan nampak sebenarnya benda negatif tu kita boleh improvisasikan jadi benda yang positif. So that's why ramai yang meniaga ataupun berkhidmat servis dan sebagainya menggunakan TikTok. So daripada situ sebenarnya kita boleh dapat sale juga, kita boleh dapat audience, kita boleh engage dengan orang kat luar sana. Okey, jadi ada tak lagi soalan yang nak diutarakan kepada kita punya speaker, kita punya guest malam ni? Speaker guest lah kita panggil kan. Kalau ada siapa yang mungkin ada nak tahu lebih lanjut lagi kan pendapat dan sebagainya macam Cik Kamarudin, Puan Zuraida tadi, boleh je type dekat chat box ataupun unmute je mic. Okey, kalau tak ada maknanya kita dah kena tutup dah malam ni. Mungkin semua orang dah ngantuk dah kot Yana. Jadi semua orang pun macam tak tahulah, saya tak ada idea nak bagi soalan apa kan. Okay, tak apa. Nanti kalau ada soalan dan sebagainya boleh je WhatsApp Liza. Nanti Liza akan tolong sampaikan pada Miss Yana. Liza akan buat discussion. Sebab Liza pun setiap minggu insya-Allah akan ada discussion jugalah dengan Miss Yana. Okey, ada lagi satu soalan. Selain TikTok, Twitter boleh bagi tips tak? Ni nak tahu ni, Miss Yana ni guna Twitter ke tidak ni? Kalau Twitter, I selalu scroll, I jarang tweet, and sebab content I tak rasa Twitter for me, you kalau nak post untuk benda-benda yang pasal real estate, you kena buat macam benda tu informatif sangat. And you nampak kan banyak orang bagi benda-benda yang info betul-betul informatif, ramai like, ramai retweet. And benda tu kalau you dah post, you try screenshot, you pergi post dekat Instagram you pergilah buat dekat TikTok. TikTok kan boleh you buat yang screen apa yang belakang hijau yang you boleh yang green screen. Ya, green screen. You tulis, you letak TikTok you apa dah post dekat Twitter, and then you buatlah konten, you cakap-cakap ke pasal apa yang you dah post kat situ. Situ. At least, tapi semua tempat yang you nak post jangan private sebab orang tak akan nampak. Okay? Jadi dengar tuan-tuan perempuan, tips tadi tu kita boleh buat green screen. Lepas tu mesti ada yang tanya pula, Yana, green screen ni apa benda ni? Rasa diorang tahu green screen tu apa. Tuan-tuan perempuan, green screen tu adalah macam kita boleh letak something kat belakang kita tahu. Kita boleh letak video, kita boleh letak image. Jadi benda tu semua sebenarnya boleh belajar dalam TikTok. Memang benda tu semua bukan dalam TikTok Yana je ada, dalam TikTok semua orang. Dia tak ada special tiba-tiba kat Yana je ada. Tak, dekat semua orang ada. Jadi sebenarnya Twitter tu lebih kepada bahan informatif lah. Orang kata macam sampaikan news kan. Kalau untuk macam
apa kita panggil untuk macam marketing, kurang lah rasa macam Liza pun selalu kalau belajar tak pernah dengar Twitter lagi selain daripada memberikan news sahaja dalam tu. Okey, jadi kita tengok chat box kita. Okey, Cik Fadlan, best kelas ni. Yes, of course lah best. Jadi ada siapa lagi tak yang mungkin nak kelas macam ni lagi? Jadi kalau ada yang nak kelas macam ni lagi, kita boleh bagi tahu dekat kita punya bos, Mr. Eddie, untuk kita adakan training macam ni lagi. So kalau ada yang rasa best nak, boleh type nak lagi. Kalau nak lagi nanti kita akan pertimbangkan untuk buat lagi tajuk-tajuk yang best. Kita akan datangkan speaker-speaker, guest-guest yang best lagi. Okay, good. Thank you iPhone. Walaupun saya tak kenal tapi terima kasih ya iPhone. Okay. Okay, thank you Cik Fadlan. Boleh-boleh. Okay, baguslah ejen-ejen kita malam ni produktif ya. Kalau tidak takut nanti kalau saya tak tanya krik-krik pula nanti. Okay, pada Puan Zuraizah. Okay, last ya. Dalam pukul 10 ni video kita agak-agaknya berapa minit yang seelok-eloknya kita buat. Macam mana ni Ana ni? 1 minit ke? 30 saat ke? 3 minit ke yang patut ni? Boleh share. Okay, rasa minimum yang orang akan tengok interested untuk stick dengan you punya video, you kena buat less than 1 minute. Kalau you ada banyak content, you try buat. Sebab kalau kat IG pun jarang orang tengok IGTV. Sebab kalau IGTV, you post video yang lebih daripada 1 minit, dia akan jadi IGTV. Orang dah kena tekan benda lain. And lepas tu kita nak tengok nak lama macam tu susah. Dekat TikTok lagi lah, you tak boleh nak forwardkan apa you cakap. So buat less than 1 minute. Kalau banyak sangat benda, try separatekan dengan video-video lain. So lagi banyak content you lagi. Tapi jangan post macam satu hari tu you post kali semua tu sebab you content dia macam tu. No, you post satu hari kalau boleh satu, at least you dapat target you punya engagement. Ni kalau you post banyak-banyak, target you lari tau. So you kena anggap berapa minit and separatekan video tu dengan content you. Okay, betul-betul sebenarnya memang kita kena separatekan kalau banyak-banyak pun sebab kita nak bagi orang tu tunggu-tunggu konten seterusnya, apa info seterusnya. Itu sebenarnya kita nak timbulkan dalam hati kita punya audience tu macam dia semalam dah buat ni, aku nak tahu lagi satu lah kan. Cara penyampaian dia bagus, nak tahu. Jadi sebenarnya saya percaya bahawa ejen-ejen oriental kita ni semua boleh bercakap. Sebab apa tahu? Sebab ejen oriental ni of course lah dia kena berurusan dengan customer, kena pandai bercakap lah. Jadi tak mustahil sebenarnya mereka ni sebenarnya boleh buat video yang boleh bercakap macam kita menghadap kamera tapi kita anggap kamera kita tu adalah klien. Macam Liza bercakap dengan anda semua seolah-olah Liza macam nampak depan muka tapi sebenarnya anda hanya dalam laptop. Kalau orang tengok ni, Liza punya family tengok macam dia ni beria cakap kan. Tapi tak apa, itu adalah satu orang kata kita nak beri self confident kita try buat yang terbaik untuk anda semua. Okey, jadi nampaknya ramai yang request lagi kelas-kelas macam ni. InsyaAllah nanti kita akan adakan lagi kelas-kelas training macam ni untuk semua orang tahu lebih lanjut tentang social media. Okey, hari ni kita ada social media influencer. Yang akan datang nanti kita fikirkan lagi lah. Nanti saya akan bincang dengan Mr. Eddie dengan Yana ke, dengan mana-mana lah kan. Sebab Yana pun seorang marketing advisor juga, so mesti dia pun tahu juga tentang social media dan sebagainya. Okey lah, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Jadi kepada anda yang mungkin nakkan video ni macam Liza kata, nanti kita akan masukkan dalam Reels dan juga YouTube channel kita. Lepas tu anda jangan lupa boleh revise, boleh tengok. Kalau kok terlupa tak sempat dah salah nota tadi, tak apa, kita ada video recorded. Okey, jadi itu sahaja pada kami berdua hari ini. Terima kasih kepada Miss Yana kerana sudi berkongsi ilmu dengan kami semua, dengan rakan-rakan Oriental Real Estate. InsyaAllah maklumat dan juga segala ilmu yang dicurahkan, InsyaAllah ya, sebagai seorang guru, guru influencer boleh memberikan orang kata ilmu dan orang kata boleh berikan ilmu dan juga inspirasi kepada mereka. Dan yang penting sebenarnya bukan setakat ilmu je tau. Ni kalau hampa semua tak buat ni maknanya hampa semua fail ya rakan-rakan Oriental. Anda kena bertindak. Kena bertindak. Bila dah dapat ilmu, kena bertindak. Cuba. Kalau tak boleh, try and error. Tanya, kenapa tak boleh, kenapa tak naik dan sebagainya. Nanti insyaAllah kita akan bantu anda. Sebab Liza pun masih lagi belajar dalam proses belajar lah untuk marketing influencer ni. Bukan benda yang mudah. Berbeza ya daripada digital marketing yang biasa-biasa Liza belajar tu. Facebook ads dan sebagainya. Banyak lagi benda Liza nak belajar dengan Miss Yana. Okey, itu saja pada kami. Nanti kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan pada Isnin dengan Sofia untuk training leadership. Alright. So thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good rest. Have a good night and sleep tight. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.